A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan Kasar Surau, seterusnya tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ni dapat kita sama-sama bertemu kembali untuk kita teruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji dalam mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada dalam tajuk berkaitan dengan nusyuz, ya, nusyuz, yang itu secara ringkasnya bermaksud derhaka ataupun tidak taat. Jadi sekiranya isteri yang nusyuz bermaksud isteri yang mendahkai dan tidak mentaati suami, ya, suaminya. Tapi nusyuz ni dia tidak tertakluk pada isteri je kan. Kalau sekiranya suami itu, ya, dia tidak menyediakan tanggungjawab yang wajib bagi diri dia ke atas isteri, contoh dari segi nafkah, ya, nafkah seperti nafkah zahirnya, nafkah batinnya, terutama yang zahir tu, ya, makan minum dia tak ada, sampai isteri pun mencari makan minum kat rumah pun isteri yang keluar duit sendiri, rumah pun isteri yang bayar. Itu kategori suami pula yang nusyuz. Kita kadang-kadang kata isteri saja nusyuz, tidak, dia ada balik pada suami sekiranya suami itu tidak mentaati tanggungjawab yang telah Allah tetapkan ke atas suami itu. Jadi itu hukumnya kita dah tahu, ya, hukumnya adalah haram dan termasuk daripada salah satu daripada dosa besar, ya. Dan kita berhenti itu yang berkaitan dengan bagaimana, ya, bagaimana nusyuz boleh berlaku. Disebutkan oleh dalam kitab ini, ya, isteri dikira menderhaka terhadap suami apabila dia tidak lagi taat serta ingkar terhadap suaminya. Contohnya, isteri keluar rumah tanpa alasan yang munasabah dan tanpa kebenaran suaminya, atau dia bermusafir tanpa kebenaran dan keredaannya, yakni suami, atau isteri tidak membuka pintu rumah supaya suami boleh masuk, atau dia menghalang suaminya daripada menyetubuhinya tanpa alasan yang munasabah seperti sakit, atau suami memanggil isterinya tetapi tidak diendahkan dengan membuat halnya sendiri atau lain-lain. Ya. Jadi seorang isteri tu dikira sekiranya berlaku ciri-ciri yang disebutkan tadi, ya, contohnya dia dikirakan sebagai nusyuz sekiranya dia tidak lagi taat dah cakap suami, suami cakap, suami minta, suami perintahkan, tak diendahkannya. Maka dan lagi bukan setakat tak diendahkan, bantah semacam pula dengan suami itu, kan, macam-macam pula dia bantah. Maka itu dikatakan sebagai isteri yang nusyuz, ya. Contohnya, isteri dia keluar rumah tanpa kebenaran suami.
Keluar rumah tanpa alasan munasabah dan tanpa kebenaran suami. Tapi sekarang ni ramai yang isteri keluar rumah tanpa kebenaran suami. Betul. Tanpa izin suami. Tiba-tiba kan, selalunya kan, tiba-tiba dia terus ambil gambar selfie dekat Eco Walk. Bang, kita orang dah sampai kat Eco Walk. Masa bila kau minta izin? Masa bila minta izin? Dia beritahu dia dah sampai. Bukan dia minta izin keluar. Sepatutnya minta izin sebelum keluar tu. Abang, saya minta izin nak pergi ke Eco Walk, nak beli barang-barang kat rumah. Minta izin. Ini tak, dah sampai. Kita orang dah sampai ke Eco Walk. Masa bila kau beritahu? Kan? Banyaknya sekarang ni, banyaknya macam tu. Kan? Banyaknya macam tu. Sekarang ni lagi pun, kalau kata alasan tak minta izin tu, memang orang rasa tak logik lah. Kalau paling-paling malas pun dia WhatsApp kat suami pun cukup lah. Tak? Kan? Beritahu kan? Bang, saya minta izin pergi sini. Kan? Nak minta izin tu tak ada kadang-kadang. Kan? Dia beritahu. Yang ramai suami isteri, dia beritahu suami dia dah sampai ke tempat yang dituju. Bukan dia tak izin nak pergi ke tempat yang dituju. Ini banyak berlaku yang ni. Ya. Ataupun dia bermusafir tanpa kebenaran ataupun keredaan suaminya. Kan? Contoh, dia balik kampung senyap-senyap je. Kan? Kita duduk kat sini, dia nak balik kampung dia kat Johor. So, itu kira dah musafir tu. Senyap-senyap, suami balik-balik. Mana pula orang rumah ni cari. Tak call. Saya dah sampai Johor kata. Siapa suruh kau balik? Kan? Ya. Atau isteri tidak buka pintu supaya suami boleh masuk. Ini selalu kes gaduh lah. Tekak dengan suami, dia tutup pintu bilik. Kan? Dia tutup pintu bilik. Suami ketuk, tak dibuka-bukanya juga. Kan? Dah lah suami apa? Tidur kat sofa tu kan. Tidur kat sofa. Tapi ada hadis, ya. Ada hadis ada hadis yang melarang perbuatan ni, ya. Memang ada hadis, ya. Sebagai contoh, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isterinya tak datang, itu kalau panggil tak datang, ini siap tutup pintu, apa cerita? Siap tampal nota, awak tidur luar. Kan? Dan suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat isteri itu sehingga subuh. Na'udzubillah. Kan? Na'udzubillah lah. Kalaulah tiba-tiba ajal dia sampai malam tu, tak tahu nak cakap lah, ya. Jadi, ataupun dia menghalang suaminya daripada menyetubuhinya tanpa alasan, kan? Tanpa alasan. Kalau sakit ke, tak sihat sangat ke, isteri kena COVID, kena kuarantin ke, padan lah, kan? Dia kena kuarantin dalam bilik tu. Ini tak ada apa sebab. Bila suami berhajat pada dia tak tahu. Kan? Suami berhajat, malam tu dia tidur pakai seluar jin ketat siap. Tak nak, selalu tidur pakai kain batik, kan? Bila sekarang ni, lately ni, akhir-akhir ni tidur pakai seluar jin, kan? Siap tali pinggang bagai, susah suami. Kan? Jadi dia menyusahkan tu boleh menyebabkan dosa pada diri dia sekiranya ketika itu suami berhajat dan dia tak tunaikan tanpa sebab-sebab yang munasabah, ya. Atau suami manggilnya, kan? Suami panggil isteri buat tak tahu, kan? Dia dah sibuk melayan TikTok lah, suami jerit panggil dia. Dia buat tak tahu, ya. Dah dekat 10 minit suami panggil baru dia datang. Tadi abang panggil saya ke? Kan? Jadi itu di antaranya, ya. Boleh berlakunya. Jadi cara mengatasi nusyuz, ya, ada cara-cara yang
diberitahu oleh Islam dalam syariat sendiri bagaimana kita mengatasi nusyuz yang berlaku di kalangan suami isteri ni, ya. Jika isteri menunjukkan tanda-tanda nusyuz seperti tidak melayani suami dan bermasam muka, sedangkan sebelum ni dia seorang yang lembut, manis muka dan sebagainya, tapi sejak akhir ni asyik masam dengan suami, nak dapat tengok senyum dia pun payah, kan? Atau cakap kasar. Dulu lemah lembut, tapi akhir-akhir abang nak pergi ambil sendiri dah, main kasar. Kan, kalau dulu abang nak kopi saya buatkan, macam tu. Sekarang abang nak kopi pergi ambil kat dapur, dia dah lain, dah nampak dah tu, kan? Beza, kan? Beza dua ayat tu, kan? Maka suami, maka ketika itu bila suami dah nampak ada perubahan pada isteri dia, terutama daripada segi perwatakan, mimik muka dia, percakapan dia, sebagainya, maka suami digalakkan supaya memberi peringatan kepada isteri berdasarkan Al-Quran, dan mengingatkan tentang kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah SWT ke atas seorang isteri terhadap suaminya, kan, iaitu bergaul dengan baik dan mengiktiraf kedudukan suami, kan. Suami tetap suami, tak kisahlah kalau isteri tu dekat office dia pangkat manager ke apa ke, kan. Suami rider pun dia kena hormat. Suami tetap suami. Di office kau manager, balik suami tetap yang paling utama, ya. So suami kena bagi teguran lah, berdasarkan apa yang Al-Quran daripada hadis Nabi yang ceritakan berkaitan dengan jangan buat macam ni pada suami, larangan, supaya isteri jangan bermasam muka dengan suami ataupun tak mengendahkan panggilan suami, macam mana hadis yang saya bacakan tadi, kan. Jadi suami juga digalakkan supaya memberi amaran, warning kat isteri itu, dan ingatkan dia tentang kemurkaan Allah SWT dan balasan Allah SWT. Beritahu kat isteri, kalau awak terus macam ni, sebenarnya perbuatan ni mengundang kemurkaan Allah SWT, bukannya kebahagiaan. Awak rasa awak buat macam ni bahagia, tetapi sebenarnya mengundang kemurkaan Allah SWT. Kalau dah mengundang kemurkaan Allah SWT, rahmatnya pun tak ada, berkatnya pun tak ada, tak ada pada isteri tu nanti. Dan pastinya benda-benda macam ni apabila dah mengundang kemurkaan Allah SWT, sudah pastinya ada balasan buruknya yang Allah berikan, dan suami juga, suami juga digalakkan mengingatkan isteri tadi dengan Al-Quran, begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Ada hadis yang yang berkaitan bagaimana jika seorang isteri itu dia mati, tanpa keadaan redha suami dia kat atas dirinya, dalam hadis yang Nabi sebutkan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha padanya, dia akan masuk syurga. Jadi kalau suami redha dia masuk syurga, kalau suami tak redha, itulah sebaliknya. Itulah sebaliknya, kita tengok faham sebaliknya macam mana, kan. Dan ada hadis lain juga yang menyebutkan iza batatim ra'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Apabila isteri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, para malaikat akan melaknatnya sehingga subuh. Ini biasa macam itulah kalau ada berlaku pertengkaran lah, kan, suami dengan isteri, biasanya isteri akan
lari ke sana, lari-lari pun dalam rumah juga, bukan lari keluar. Kan, dalam rumah suami juga dia lari. Kita masuk bilik ni, dia keluar bilik sana. Kan. Betul kan, kita pergi ruang tamu, dia lari ke dapur. Dalam rumah juga. Tapi dalam rumah tu pun dah mengundang murka Allah SWT sebenarnya, ya. Dan jika peringatan tersebut, jika dah beri peringatan, kita dah beringatkan tadi tentang apa yang hadis Nabi sebut, ya, larangan daripada Allah SWT, dan jika isteri itu kembali taat pada suami, alhamdulillah, itulah yang sebaik-baiknya. Maka di sini jika isteri itu minta maaf pada suami, minta ampun, maaf pada suami, dan suami pun sentiasa ada sikap memaafkan. Janganlah bila isteri dah masa-masa, kau tak suka aku, okey baik, aku talak kau. Itu tak jadi. Itu tak jadi. Cepat sangat nak jatuhkan talak. Tapi itu yang banyak berlaku lah zaman sekarang. Itu zaman sekarang memang banyak berlaku. Bertengkar je suami isteri. Tak silap saya sebelum puasa itu. Sebelum puasa itu dia bertengkar dengan isteri dia. Bertengkar. Satu tak apa, 3 terus dia bagi. Ya. Dia tanya kita. Saya pun kalau ikut saya jatuh saja. Tapi apa-apa pun pergilah mahkamah. Tentukanlah, biar hakim tentukan. Kan? Biar hakim tentukan. Kalau ikut saya jatuh dah. Memang dia cakap, ya, kau nak, okey, baik, aku ceraikan kau talak 3. Yang isteri pun satu minta tu, abang ceraikanlah saya talak 3 terus. Dia minta. Kawan ni pun bagus, luruh dia bagi kan. Luruh dia suami ni bagi. Itu masalah dia. Jika nusyus semakin jelas, ya, jika nampak kita dah bagi warning pun tak jalan, dah bagi nasihat pun tak jalan, dah cerita pasal hadis, dah cerita apa hukum apa semua, masih lagi degil juga, kan? Dan berterusan, suami hendaklah tidur berasingan. Suami jangan tidur sama dia. Tapi kadang-kadang yang ni dia ambil kesempatan dari isteri, elok pun pergi tidur luar. Dia tak rasa itu satu dosa bagi diri dia. Eloklah pergi tidur luar, pergi tidur luar. Dia halau lagi suami dia. Sedangkan itu adalah tindakan yang selanjutnya, yang dalam bab munakahat cerita. Kalau dah nasihat tak jalan, tak asingkan tempat tidur. Yang isteri pula ambil kesempatan. Elok lah, tak payah tidur pun bagus. Tidur. Kan? Salah, silap lah isteri macam tu. Memang silap lah. Sepatutnya dia sedar, apa salah aku sampai suami aku tak nak tidur dengan aku. Sepatutnya macam tu. Bukan dia kata, baguslah, tidur luar lah orang tua ni lagi bagus. Tak menyusahkan aku lah, apa kan. Kan? Sepatutnya dia ada pemikiran macam tu, ya. Dia kerana tindakan ini boleh mendatangkan kesan yang baik untuk mengajarnya, kan. Itu sebab itu isteri tu kena ada kesedaran lah. Kenapa, apa salah aku? Suami aku tak nak tidur dengan aku, suami aku tak nak sama dengan aku, kan. Tidur malamnya dia lari ke bilik lain, aku tidur sorang-sorang, apa salah aku? Sepatutnya macam tu, ya. Jadi maksud tidur berasingan di sini, ya, maksud dia ialah tidak tidur bersama isteri ataupun dan tidak dia tak menyetubuhi isteri dia tinggalkan. Sepatutnya isteri resahlah, apa salah aku, apa dosa aku rasa dosa kerana aku tak layan suami aku. Sepatutnya macam tu, kan. Ini lagi tidur lain, tempat lain lagi bagus, tak susah aku nak mandi bagi esok, basah rambut lah apa semua. Kalau ada fikir macam tu payah. Kan, payahlah kalau ada fikir macam tu, ya. Dan bila kita dah buat macam ni, jika isteri kembali mentaati suaminya, itulah yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, dia sedar, kan, dia minta maaf, minta ampun dengan suami dia, kan. Apa kesilapan dia, janganlah tinggal lagi macam ni, kan. Mudah-mudahan. Jika isteri dah macam tu pun masih lagi tak jalan juga, kan. Jika isteri teruskan dengan nusyusnya, suami boleh memukul isteri
dengan pukulan mendidik yang tidak terlalu menyakitkan, yakni tidak mendera, tidak melukakan, tidak mematahkan tulang, tidak pukul muka dan tempat-tempat lain yang boleh mencacatkan. Dibenarkan untuk memukul isteri untuk sebagai mendidik. Bukan kau hayun 360 darjah. Jangan. Tak jadi kan. Hayun tengah belakang ke apa kata nak pukul, ada tempat-tempat. Sebagai contoh di kawasan betis dia ke tapak kaki je ke kan, sikit untuk bagi didikan. Tapi yang biasa dengar dengan saya, sampai kat saya, lempang je terus. Sedangkan larangan jangan pukul muka. Jangan pukul muka. Tanpa boleh lah nampak bekas-bekas merah. Ada satu kes saya datang, perempuan tu datang kat saya tengok dia ni pakai eyeshadow ke apa ni, saya tengok macam pandar lah mata dia sebelah. Kalau dua-dua tu memang pandar lah kan, ini sebelah. Saya tengok nak kata biru-biru hijau-hijau, dia macam colour eyeshadow kan. Saya tengok dah dekat-dekat, mak lebam rupanya. Lebam rupanya biji mata dia. Suami dia tumbuk. Ya, suami dia tumbuk. Selidik punya selidik. Memang suami dia penagih dadah, itu masalah dia. Senamnya penagih dadah. Dan dia kahwin dengan suami tu, dia tak tahu yang suami dia tu dah 2 kali grad daripada Puspen, pusat serenti. Suami dia dah 2 kali grad tu. Graduan Puspen 2 kali. Dia tak tahu. Keluarga suami tu sorokkan cerita tu. Dia cerita kat saya, dia dapat tahu yang suami dia isap dadah ni hari ketiga dia kahwin. Bila dia orang dah balik ke rumah sendiri, malam tu isteri dia terjaga. Dalam pukul 2 lebih tu isteri terjaga, tengok suami dia hilang, tak ada di sebelah. Dia cari-cari, ikut suami dia keluar kan, tengok pintu kunci elok. Dia cari-cari, rupanya dekat bilik store, tengah ballpen mencucuk, tersandar je. Baru dia tahu. Memang perang besar lah, gaduh lah. Lepas tu suami pun lah, saya janji lah saya takkan buat lagi lah apa semua kan. Tapi susah juga nak percaya lah kalau orang yang dah biasa ni kan. Lepas pada tu ingatkan suami dia nak insaf lah. Rupanya alang-alang bini aku dah tahu dekat ruang tamu. Lepas tu lagi mengamuk lah bini dia. Lagi mengamuk lah bini dia kan. Bila tak cukup duit, mengamuk, minta duit isteri. Itu yang sampai isteri kena tumbuk tu. Yang tu memang saya bantu sampai dia bercerai. Saya bantulah. Yang tak guna pun kalau hidup belum macam tu, habis. Merosak masa depan dia kan. Biarlah. Jadi mudah-mudahan ya, dengan tindakan kita pukul tadi tu, si isteri tadi tu dapat bagi kesedaran pada dia, dapat bagi kesedaran pada dia supaya dia sedar apa kesilapan dia hari ini, yang dia telah lakukan kepada suami, sampai suami bertindak tahap begitu ya, sampai begitu ya. InsyaAllah mudah-mudahan dia sedar ya. Dalilnya ialah firman Allah SWT, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka, yakni nusyuz tadi ya, hendaklah kamu menasihati mereka. Itu first step tadi, nasihat, bagi peringatan daripada ayat Quran, daripada hadis tentang balasan-balasan isteri yang nusyuz. Dan jika mereka degil, tak berubah juga, dah bagi nasihat macam-macam pun tak berubah juga, tinggalkan ya, tinggalkan mereka di tempat tidur. Step kedua tadi, kita tak tidur dengan dia, tinggalkan, jangan bersama dengan dia ya, untuk beberapa ketika
Dan buat macam tu pun tak jadi juga, maka dalam Quran sebut, kalau mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan dengan tujuan untuk mengajar. Bukannya patah riuk, bukannya tampar muka, sepak terajang, kan. Jika mereka, dan selepas itu jika mereka kembali taat, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Dah kalau dah isteri tu minta maaf, kan, dia dah sedar, back to normal lah. Janganlah kau baru nak insaf, jangan, tak payahlah cakap macam tu, kan. Alhamdulillah, kan. Ya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini dalam surah An-Nisa ayat 34, dah disebutkan. Itu jika perselisihan suami isteri tak boleh diselesaikan oleh mereka berdua. Ini selalulah, ya. Biasanya kadang-kadang bila suami isteri sahaja duk berbalah-balah, kita tak tahu punca. Yang isteri nyalahkan suami, suami nyalahkan isteri, kan. Di sini dia ada peranan orang yang ketiga. Tapi orang yang ketiga ni bukan orang yang senang, yang kita rasa nak cerita-cerita. Biar adalah orang yang tempatnya betul. Contohnya kalau di pejabat agama, kita ada pegawai runding cara kekeluargaan, pegawai khidmat nasihat ni boleh pergi jumpa, minta pandangan, kan, dua-dua tu. Ataupun kalau nak jumpa kaunselor ke, kan, mudah-mudahan cerita. Kadang-kadang kita tak nampak kesalahan kita sebagai suami. Kita rasa isteri je salah, kan. Isteri pula dia rasa dia je betul. Jadi apabila kedua-dua pihak bercerita pada orang tengah, yang boleh membantu, dia jangan cerita kat geng-geng bawang ni, payah. Buat pedih mata je orang, kan. Dia nak nambah ni, payah, kan. Dia tambah sini, tambah sana. Benda yang patutnya boleh berdamai, akhirnya cerai berai. So kita mengadu, biar mengadu pada tempat yang betul, tempat yang betul. Mudah-mudahan kita dapat nasihat yang betul, boleh berbaik balik, suami isteri, kan. Jadi mereka pun kena minta pertolongan orang lain, perkara ini hendaklah dibawa kepada pemerintah. Pemerintah mestilah melantik 2 orang pengantara Muslim, yang itu dikatakan hakam. Ini kalau sistem perundangan Malaysia ni, dia hakam ni biasanya dia rujuk kepada pasangan yang salah seorang nak cerai tapi seorang tak nak. Isteri minta cerai, suami tak setuju, kan. Jadinya ditangguhkan, maka dia akan lalu satu sesi yang dinamakan jawatan kuasa pendamai, Jadi report daripada jawatan kuasa pendamai itulah akan dibawa dan dibentangkan. Dia ada wakil daripada pihak isteri pun ada, wakil pihak suami pun ada, tuan punya badan pun ada sekali, yang akan memberikan keterangan, dan dia akan bawa masuk mahkamah. Di dalam mahkamah tu ada hakam pula yang akan bantu pihak hakim, untuk selesaikan benda ni. Pemerintah mestilah melantik 2 orang pengantara Muslim, adil dan tahu cara menyelesaikan. Jadi bukan sebarangan orang lah yang dilantik tu, kan. Dan disunatkan seorang daripadanya adalah keluarga suami dan seorang lagi daripada keluarga perempuan. Biasanya macam ni lah, berlakunya seorang wakil pada pihak suami tu ada. Jadi kamu keluarga daripada pihak suami ada bersama suami tu. Lepas tu yang perempuan pula, kaum keluarga pihak perempuan pun ada juga wakil. Maka wakil-wakil ni akan mengadakan pertemuan dengan hakam tadi ni untuk bincang, untuk menyelesaikan masalah dia, mudah-mudahan bila dapat khidmat dan nasihat yang betul, insya-Allah boleh berbaik semula, kan. Kedua-dua pengantara, orang tengah ni hendaklah bertindak sebagai wakil suami atau isteri tersebut. 2 orang tadi ni, seorang wakil isteri, seorang wakil suami, dia kena bertindak sebagai wakil kepada suami isteri tadi, Sebab kedua-dua pengantara ni disyaratkan mendapat persetujuan suami. Biasanya
kita minta pihak suami lah. Kalau pihak suami tolong bawa seorang wakil daripada pihak awak yang boleh memberi keterangan tentang diri awak, yang tahu kisah sebenar. Begitu juga isteri kan, bawa seorang wakil yang boleh memberi keterangan, yang boleh menceritakan perkara sebenar, ya. Jadi kedua-dua tu mesti bersetuju dengan wakil yang diberi tadi tu, yang dihantar untuk pedang ni. Jadi kedua-dua pentara tadi tu memang mereka akan cuba kalau boleh beri keterangan dan menasihati pasangan ni supaya cari jalan perdamaian. Cari jalan perdamaian. Bukannya pertengkaran yang boleh hancur terus rumah tangga tu kan. Tujuannya kita nak selesaikan masalah yang berlaku, ya. Dan hakam ni kenalah sungguh-sungguh untuk bantu sungguh-sungguh lah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua pasangan ini, ya. Sekiranya berjaya, itulah yang sebaik-baiknya. Sekiranya berjaya, itulah yang sebaik-baiknya. Tapi sekiranya gagal, suami hendaklah mewakilkan kepada perantaranya untuk menceraikan isterinya dan menerima bayar khuluk daripada isterinya. Dan isteri juga hendaklah mewakilkan kepada perantaranya untuk menyerahkan bayaran khuluk jika dia seorang waras dan menerima perceraian tersebut. Biasanya masuk hakam ni kadang-kadang memang dah yang baik lah. Saya boleh kata macam kalau kata 10 kes kan, 10 kes yang tak jadi bercerai tu biasanya dalam 3 yang lain tu memang habis lah. Yang habis lah, memang dah tak boleh lah kan. Macam ada satu kes tu, saya dah memang tak boleh dah ustaz tengok muka dia, nak buat macam mana ustaz dia. Memang saya dah tak nak dia. Betul, suami dia, saya tak ada permasalah dengan awak, yang awak kata tak nak tengok muka saya, tak boleh dia. Saya dah tak ada rasa dah. Tak ada rasa sayang kat awak langsung. Padahal cinta lama. Tiba-tiba baru 2-3 bulan hilang tu kan. 5 tahun punya cinta tu hilang. Kan? Tak tahu nak kata lah. Na'udzubillah lah kan. Mudah-mudahan kita tak jauh lah kan. Itu kadang-kadang setan punya kerja tu kan. Dia seronok lah bila roboh masjid, dia seronok. Ya. Jadi kedua-dua pengantara tadi hendaklah menceraikan pasangan suami isteri itu jika mereka berdua berpendapat itu jalan sebaiknya. Jadi mencerai ini memang kuasa hakim lah. Tapi bila dah ada macam tu, kedua-dua hakam tadi ni, dia akan maklumkan pada hakim dalam mahkamah bahawasanya pasangan ni memang tak boleh dah. Berdasarkan apa keterangan-keterangan mereka kan, catatan mereka, kita dapati memang pasangan ni tak boleh bersama dah. Masing-masing nak bawa haluan masing-masing. Jadi cerailah. Hakim akan perintahkan supaya suami jatuhkan talak lah, ya. Jatuhkan talak lah. Jika kedua-dua suami isteri tidak bersetuju dan kedua-dua pengantara tersebut dan tidak ada apa-apa perkembangan terhadap masalah mereka, pemerintah hendaklah menghukum suami atau isteri yang zalim dan mendapatkan hak untuk suami atau isteri yang dizalimi. Hukuman yang dijatuhkan hendaklah berdasarkan keterangan dua orang perantara yang dilantik. Jadi hakam ni memang ada hukumnya dalam Al-Quran itu sendiri, ya. Dalam surah An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka, yakni suami isteri tadi, maka lantiklah orang tengah, iaitu hakam tadi, untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang lagi daripada keluarga perempuan, ya. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Berbaik semula lah, tak jadi nak bercerai. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya.
Kan? Kita dah usaha, tapi dah kalau dah masing-masing tak boleh juga, terpaksalah bercerai kan. Sebab bercerai ni pun satu syariat. Satu syariat kan. Janganlah kata-kata orang bercerai kita ini kau cerai itu satu syariat, tapi kita tengok sebab bercerai itu berlaku. Kadang-kadang sebabnya yang patut. Sebab yang patut. Contoh macam tadi kan, penagih dadah, patut tak? Patutlah. Suami pandai baran, cakap banyak tak, dia lempang kan. Patut pagi-pagi jamu lah isteri teh tarik ke apa lah. Ini isteri bangun pagi makan lempang. Saya dah jumpa. Saya pernah jumpa benda ni. Budak perempuan ni umur 22. Dia patah jari kerana suami dia sepak dia tahan. Patah jari kelingking. Dia datang dengan mak dia jumpa saya. Mak dia cerita semua. Sebab dia orang duduk dengan mak dia. Yang si suami ni tak pernah pun keluar nafkah. Makan, dah duduk dengan mak kan. Mak ada je makan minum kat rumah, dia pun lepas tangan lah. Udahlah sewa rumah mak tak lagi. Bila air api pun mak tanggung. Senang banyak jantan tu. Kan. Dia kata anak saya ni ustaz memang selalu asal bergaduh je saya dengar lah menjerit-jerit, bunyi penampar, bunyi sepak lah apa semua. Tanya budak tu, memang selalu kena penampar dengan suami dia. Kadang-kadang pandai baran dia tu, dia kata pagi-pagi lagi dah kena tampar dah anak saya ni. Siapa tahan ustaz tengok anak kita kena tampar, saudara kita tak pernah tampar kan. Ini suami dia tampar ni kan. Saya pun yelah, dah patah tangan. Saya kata dah ada report hospital. Ada report hospital, okey right. Lepas ni pergi balai polis, buat report polis. Dengan report hospital tadi, buat report polis. Lepas tu pergilah ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk ambil jumpa pegawai yang jaga bahagian keganasan rumah tangga ni. Ya, lepas tu isteri tu pula, ustaz saya tak naklah sampai suami saya masuk penjara. Habis saya kata apa? Kenapa? Saya takut ustaz nanti kalau dia keluar nanti dia cari saya balik. Kau tahu tak dalam penjara tu punya ramai orang bunuh orang, tembak orang semua ada. Laki kau takkan pukul kau, kena gelak je masuk dalam penjara tu. Kau apa kes masuk penjara? Pukul bini. Rasanya bandar-bandar dalam tu tepak terajang dia free. Bodoh punya jantan dia pukul bini masuk penjara. Kan aku bunuh orang. Kan ada ganas lah, nampaklah ganas sikit kan. Ini kan saya takut lah. Saya kata Malaysia, kita ada undang-undang, kau tak payah takut. Kau tak payah takut. Buat. Dia dah macam saya tak nak sampai betul. Mak dia marah. Engkau kalau tak nak dengar cakap ustaz, engkau hantar mak tak nak campur, kau keluar dari rumah mak. Dah dia kelebah kan. Mana nak duduk kalau kan. Lala mak dia ajak balik. Lepas tu saya tak tahu cerita. Wallahualam lah, kot suami dia masuk dalam dah ke kan. Wallahualam lah. Itu kisahnya. Jadi hakam ni memang sabit lah dalam hukum ada, minta lantik wakil daripada perempuan, wakil daripada lelaki untuk bantu selesaikan masalah pasangan ni, ya, dan bawa keputusan daripada hakim, ya hakim yang buat keputusan untuk menjatuhkannya, ya. Habis bab isteri tadi, kita tengok pula kan, kita tengok pula suami yang nusyus. Suami yang nusyus macam mana pula jika suami berlaku zalim, seperti tidak menunaikan hak isteri dalam pembahagian giliran bermalam kan. Kahwin 4 nak kan, betul pulun satu rumah je, lagi 3 rumah ni kau tak pergi kan. Buatlah macam cerita Abang Jamil tu kan, satu malam sini, satu malam sana, satu malam sini. Macam tu lah sampai Abang Jamil mampus kan. Patutnya macam tu lah kan. Tapi dia tak buat, ataupun dia tak berikan hak nafkah, atau bercakap, bertindak kasar terhadap isteri, ya. Isteri hendaklah memperingatkan suaminya. Isteri kena main peranan. Abang jangan kasar-kasar dengan isteri macam ni kan, ya.
Sebab apa? Itu hak dia. Hak isteri untuk dapat layanan yang baik, bukan layanan yang buruk, yang kasar, bukan layanan yang buruk, yang kasar. Jadi tanggungjawab suami hendaklah tunaikan hak itu sebaik-baiknya, ya. Seperti isteri ingatkan pada suami, ya. Dalam ayat Al-Quran juga Allah sebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ya. Dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu, dengan cara yang baik. Jika kamu rasa benci kepada mereka disebabkan tingkah laku mereka, janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka. Yang suami pun kena beringat, jangan cepat-cepat sangat nak jatuhkan talak. Jangan cepat sangat nak jatuh talak. Banyak cepat sangat, saya rasa macam tambah orang muda sekarang, kahwin nak, tapi ilmu tak ada, sabar tak ada. Paling cepat depan saya dia mengadu macam mana nak mula-mula saya tak tahu cerita. Dia datang, Ustaz nak tanya macam mana cara nak ambil sijil nikah, macam mana saya nak ambil sijil nikah tu, ngapa dah siap belum, bila kahwin? Baru lagi, tengok baru 2 minggu kahwin. Sijil nikah siap 1 bulan, dia baru 2 minggu. Sebab kalau nak daftarkan cerai, kena ada salinan sijil nikah. Dia tak boleh nak daftarkan bila mahkamah kata mahkamah hendak sijil nikah. So dia datang, rupanya saya tanya, sijil tak siap lagi ni, kenapa? Nak file cerai Ustaz. Baru 2 minggu kahwin dah jatuh talak 1. Boleh azan? Siapa azan? محمد رسول الله
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Jadi maka janganlah kamu terburu-buru menceraikan mereka, ya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedangkan Allah nak jadikan apa yang kamu benci itu sebagai kebajikan yang banyak untuk kamu. Kadang-kadang Allah tu tujuannya Allah nak uji kita lah. Tengok kesabaran kita macam mana, kan? Cara kita didik dia pula macam mana. Jadi kita memang benci dengan perangai dia, tapi itu sebenarnya tujuan Allah nak didik kita. Macam mana kita nak tarbiyah isteri kita supaya dia sedar balik, kan? Itu kebajikan yang ada Allah nak balas pada kita sebenarnya, ya. Begitu juga isteri juga, ya, hendaklah mengingatkan suaminya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di kalangan kamu kepada ahli keluargaku. Rasulullah kata buat baik pada ahli keluarga, pada isteri, pada anak-anak, ya? Buat baik. Kerana Rasulullah kata, akulah orang paling baik di kalangan kamu sendiri, akulah orang yang paling baik pada ahli keluarga aku. So kita ikutlah, ya. Jangan sikit-sikit marah, mengamuk, nak tampar kan. Dah buat macam-macam kasi, itu bukan dia lah, ya. Kesabaran tu kena ada. Sebab dia bila, sedangkan kita adik-beradik pun boleh gaduh, betul tak? Kan, satu bapa satu mak pun boleh gaduh. Ini kan isteri, dia mak bapak lain, kita mak bapak lain. Jenis pula lelaki perempuan duduk serumah, mesti ada punya lah, kan? Adik-beradik, adik kakak, abang dengan kakak pun bergaduh. Tu satu mak satu bapa tu boleh gaduh. Ini tak hal benda lagi. Di situ Allah sebenarnya nak didik kita macam mana cara kita nak buat baik pada ahli keluarga kita, kan? Ikut contoh Rasulullah. Aku yang terbaik di kalangan kamu semua ni, akulah orang yang paling baik pada ahli keluarga aku, Rasulullah sebut. Jadi kita contohilah, cubalah, kan? Apa yang Allah bagi itu anggapkan dia sebagai satu ujian kita untuk mendapatkan pahala sabar, pahala kita mendidik, mentarbiah, isteri, anak-anak, keluarga semua, kan? Begitu juga dalam satu hadis yang lain
Istausu bin nisa'i khaira. Terimalah pesananku, Rasulullah sebut, supaya berbuat baik kepada kaum wanita, termasuk para isteri. Rasulullah pesan, ingat pesanan aku ni, buat baik-baik, buat baik pada wanita, termasuklah para isteri. Ya, dengan isteri buat baik, bukannya dia dia kita tempat kita nak lepaskan marah, kan? Isteri untuk dibelai-belai, bukan jadi punching bag. Asal marah je tumbuk di sini. Kalau rasa nak marah, rasa kuat, ni tiang ni, tumbuk tiang kuat-kuat, sepak tiang tu saja, kan? Kalau rasa jantan sangat, kan, tak payah pukul bini, pukul tiang ni. Kan? Baru kau tahu kuat mana, kan? Jadi isteri juga, ya, isteri juga hendaklah beri amaran pada suami, ya, wanita kena beritahu, bernasihat pada suami akibat buruk kalau berterusan dia buat perangai zalim dia pada keluarga, pada isteri, pada anak-anak, ya, sebagainya. Dan jika peringatan tersebut berkesan, alhamdulillah, itu yang terbaik. Mungkin dia kena rasuk apa itu, kan, tiba-tiba elok pula, kan, dah kena hadis Nabi tu, sedar lah, kan? Baca Al-Quran lari setan tu, jadi baik pula suami tu, kan, alhamdulillah. Jangan pula isteri sedar diri pun, pun nak jadi baik, tak payah. Alhamdulillah, terima je, kan. Jika tak berkesan, masalah tersebut hendaklah dibawa kepada qadi untuk dia, yakni isteri, mendapatkan haknya. So boleh bawa ke mahkamah lah, ya, boleh bawa ke mahkamah, ya, untuk mendapatkan hak dia balik. Ini kerana qadi yang dilantik untuk menggalikan hak kepada empunya hak, dan isteri tidak mampu mendapatkan haknya secara sendirian. Jadi isteri kalau terus menerus dizalimi oleh suami, ya, suami gagal bagi nafkah, kan, kasar pula, boleh buat aduan ke mahkamah supaya suami itu diberikan pengajaran lah, ataupun kesedaran daripada pihak mahkamah, dan isteri boleh menuntut hak dia, ya. Kalau berapa lama suami tak bayar nafkah tu, isteri berhak boleh tuntut nafkah-nafkah yang tertunggak tu, dikira hutang, ya. Tu ya, jangan senang-senang kita, kan. Kalau dapat sikit rezeki, kongsilah cara sikit, betul tak? Kan, banyak cara, banyak. Ini sikit banyak aku seorang, isteri dah tak, kan. Kau gaji besar, kau pakai duit kau lah, tak boleh. Walaupun gaji isteri tu 10,000, kita punya gaji 3,000, kita wajib sebagai suami, kita wajib sediakan nafkah, makan minum, rumah, sewa rumah, bil air api, kita wajib. Tapi kalau isteri kata tak apalah bang, yang kurang saya bantu, itu bonus. Itu bonus, kan? Itu bonus, sebab dia dah reda nak bantu. Tapi kita buat dulu tanggungjawab. Ini tak, ini rumah kau bayar, ini aku mana duit, tak boleh. Tak apalah abang bayar rumah, bayar sekolah anak-anak apa semua, kereta saya bayar, isteri kata tak apa, okey fine, itu bonus lah, ya, itu bonus lah. So dia boleh bawa kepada mahkamah untuk mendapatkan hak dia, ya, untuk sekiranya suami gagal bagi teruskan tanggungjawab tadi itu, ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung semula nanti, insyaAllah pada pertemuan akan datang, ya. Kita akan habiskan sikit lagi berkaitan dengan nusyus. Kemudian kita akan masuk tajuk lain, iaitu kecacatan yang boleh menyebabkan fasah nikah dan kesannya pada pernikahan tadi itu, kan. Banyak cacat-cacat nikah ni, banyak macam-macam, ya. Kadang ada pada suami, cacat pada isteri, cacat pada orang lelaki ni paling banyak apa dia? Yang isteri boleh minta pasah, apa dia? Apa dia? Ya, wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa 'azib bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan ku bertaubat